Itu sampai muka surat 14. Betul tak? Bismillah. Testing, testing. Suara saya clear tak? Clear? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'd. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan untuk kita meneruskan agenda kita membaca kitab Kaifa Nata'amul Ma'al Quranil Karim karangan Yusuf Al-Qaradawi. Suara saya clear ke? Saya macam saya dengar suara saya tak dengar. Saya sendirilah. Semalam tak ada suara langsung. Saya macam nak cancel. Hari ini boleh ke? Tapi saya rasa boleh ke? Boleh ya? Baik. Hari itu kita telah sampai kepada, kalau dekat sini kita baca sampai muka surat 15 atas tu. Betul ya? Kan? Sebab saya tengok yang Arab ni. Maka hari ini kita sambung sikit lagi. Masih lagi dalam perbahasan ataupun perbincangan berkaitan dengan Quran sebagai kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, kitabun ilahiyyun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata dekat sini, tak apa ke saya baca Arab kemudian okay. Dia kata wa amma an-nazar ila al-Quran bi'tibar mujarrad muntaj thaqafi atau athar وناضح لثقافة العربية السائدة في مجتمع الحجاز وقت نزوله. Dia kata jika kita tengok ataupun kita memandang Al-Quran, maka kalau kita melihat kepada Al-Quran semata-mata melihat daripada sudut ilmiah dan daripada sudut peradaban yang berlaku pada masyarakat Hijaz waktu turunnya. Hijaz hari itu clear, Hijaz ni tanah Arab sekarang ni, Saudi itu semua, yang satu semenanjung tu, yang tu Hijaz. Dia kata tentu tidak ada anggapan bahawa ianya diturunkan dari sisi Allah
seperti anggapan sebahagian orang di kalangan mereka. Sebab waktu tu orang hampir tak percaya Al-Quran turun di situ, di tempat yang tidak ada tamadun langsung, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan langsung, tetapi dikumpulkan di situ. Dan kita dah sebut hari itu, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan di antara mustahilnya orang melihat bahawa Al-Quran turun di situ sebab tempat tu tempat yang orang pun tak nak duduk dan orang pun tak boleh nak akses, disebabkan oleh dikelilingi oleh padang pasir. So kepayahan untuk akses. Tapi pada masa yang sama, kepayahan untuk orang capai nak sampai dekat tanah Hijaz tu adalah kelebihan untuk Nabi SAW. Sebab bahasa Arab terpelihara daripada unsur-unsur luar masuk ke dalam tanah Hijaz pada waktu tersebut. Yang demikian ini merupakan sumber kesalahan, bertentangan dengan hakikat dan perseberangan dengan akidah. Maka kita juga dia menyarankan kita juga tidak boleh melihat Al-Quran ni pada satu aspek semata-mata. Kita kena melihat pada semua aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebab tu apabila kita baca hari itu kitab Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, apabila kita nak faham berkaitan dengan Al-Quran dengan lebih orang kata dengan lebih kita faham lagi, kita kena melihat sirah min qibali surah, sirah sejarah sesuatu surah di sebalik sejarah sesuatu di sebalik sirah tersebut. Macam sebab tu saya menyarankan beli Sirajan Munira ni. Sirajan Munira ni mungkin satu hari nanti kita kena baca sama-sama, disebabkan ada benda yang terlalu ringkas yang perlu kepada penelitian. Cuma pada saya dia adalah karya Melayu yang pertama yang menyusun surah ni mengikut kronologi penurunan Al-Quran. Maka kalau kita buka Quran, sepatutnya lah macam kita dah sebut sebelum ni, buka surah pertama sepatutnya surah Al-Alaq, surah yang kedua surah Al-Qalam, surah yang ketiga surah Al-Muzammil, surah yang keempat surah Al-Mudassir, surah yang kelima surah Al-Fatihah. Tetapi tidak, Al-Quran tidak disusun begitu. Cumanya buku ni disusun mengikut begitu, supaya kita faham ketika mana dalam fatrah awal penurunan wahyu, waktu Nabi 3 tahun pertama, surah apa yang turun, waktu tersebut apa yang berlaku. Oh, Nabi berdakwah kepada keluarga terdekat sahaja. Dakwah secara terbuka bermula pada tahun ke-4 Hijrah. Waktu tu surah apa yang turun. So, apa signifikan dan apa relation yang kita boleh tengok, oh, di sebalik sejarah yang berlaku kepada Nabi, kita baca sirah, kemudian kita ditopak dengan surah yang diturunkan, baru kita nampak kronologi surah tu. Oh, dan kita akan lebih seronok untuk baca sirah, dan kita seronok untuk baca Quran bila kita faham kronologi yang nak disampaikan oleh penulis. So, saya menyarankan supaya bolehlah kita buat rujukan apabila kita baca Quran sikit-sikit nanti. Okey, baik. Kemudian dia kata nuzul al-Quran bil lughati yantiquha al-bashar la yakhruju an kaunihi kalam Allah. Walaupun Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang digunakan manusia, ianya tidak mengeluarkan keberadaan bahasa manusia ni sebagai kalam Allah, dan tidak pula melepaskan sifat ilahiyah atau kesucian Rabbani. Jika tidak, maka di sana tidak ada bezanya wahyu ilahi dan pemikiran manusia. Kita tahu bahawa turunnya Al-Quran adalah di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni adalah bahasa yang digunakan oleh manusia, kan? Tetapi dia kata sifat, walaupun bahasa Arab tu dah lama dah ada, walaupun Al-Quran diturunkan dalam bahasa manusia, bahasa Arab tu sendiri, tetapi ianya tidak mengurangkan sedikit pun sifat kekudusan
Rabbani. Sebab seperti mana Allah SWT turunkan kitab-kitab yang sebelumnya dalam bahasa yang berbeza, bahasa yang dituturkan oleh para nabi sebelumnya, begitu juga dalam kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ianya tidak sekalipun mengurangkan nilai ataupun darjat wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tersebut. Dia kata wala adri ahaula yunkiruna kalamullah subhanahu wa ta'ala lil bashar in kanu kadzalika fahmun khusum kullu adyan as-samawiyyah allati qamat ala anna Allah ta'ala yukallimu man khalaqahu rasulan istafahu Allah. Dia kata kami tidak tahu persis apakah mereka mengingkari perkataan Allah yang disampaikan kepada manusia. Jika begitu berarti mereka mengingkari seluruh agama samawi yang pada intinya Allah berbicara dengan Rasul yang telah dipilih membebankan amanah untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya. Jika mereka mengakui hal itu, berarti Allah harus berbicara kepada manusia dengan bahasa yang mereka fahami, seperti mana perbicaraan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, atau lewat wahyu yang jelas seperti yang disebut di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Baik. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak menerangkan kepada kita seperti mana bahasa Arab yang kita pakai ataupun kita baca Al-Quran sekarang, begitu juga kitab-kitab terdahulu juga diturunkan dalam bahasa yang digunakan oleh manusia. Maka bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia sebelumnya yang Allah turunkan wahyu kepada para nabi tidaklah mengurangkan sifat wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ni dia kata fa'arabiyatul Quran laysat min sun'il bashar. Tetapi bahasa Arab Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan bukan di atas inisiatif manusia, bukan ciptaan manusia. Bahasa Arab Quran ni wa ahkamuhu wa mafahimuhu laysat min nadah thaqafati al-bashar misl al-Arab al-Hijaz wa ta'thiruha. Hukum-hukum dan pengertian-pengertian Al-Quran ini bukan kerana kematangan peradaban manusia seperti yang terjadi di Hijaz dan bukan kerana pengaruhnya, tetapi ia diturunkan kepada manusia atas kekuatan zat yang lebih tinggi daripada kekuasaan mereka, kekuasaan Khalik yang mengajar manusia. Ini jelas seperti mana wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam. Baik, kalau kita tengok ayat Quran ni seperti mana kita sebut minggu lepas, ayat Quran diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi yang bersifat ummi, dan majoriti orang Arab pada waktu tersebut tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Seolah-olah Allah mencabar orang Arab pada waktu itu untuk memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, sebab majoriti tidak tahu membaca. So dia seolah-olah satu cabaran yang terlalu besar kepada orang Arab pada waktu itu untuk menulis membaca, melainkan menghafallah pada waktu itu. So ianya secara tidak langsung memaksa orang Arab pada waktu itu, bermula pada Nabi SAW, buat apa? Untuk belajar dan belajar. Sebab itu Allah Taala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kan Allah sebut ismi rabbik. Allah tak sebut Iqra bismillah alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksud dia siapa sahaja, yang ni tafsiran Habanakah Al-Maidani, salah seorang ulama daripada Syria. Dia kata sebab apa Allah gunakan Rabb, sebab apa tak gunakan bismi Allah alladzi khalaq? Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita siapa yang menguasai ilmu, dialah yang menguasai dunia. Siapa yang tidak menguasai ilmu, maksudnya dia tak kira hang Islam ke, hang tak Islam ke, hang beriman ke, engkau tak beriman ke. Siapa yang menguasai ilmu yang Allah berikan atas dunia ni, dia akan
kuasai. Dan perkataan khalaq bermaksud mencipta. Mencipta kan dalam Quran bila kita baca Allah alladzi ja'ala menjadikan, khalaqa menciptakan. Apa beza khalaqa dengan ja'ala? Khalaqa daripada tidak ada kepada ada. Ja'ala yang dah ada. Tetapi daripada kejadian yang dah ada tu Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala gunakan yang sedia ada. Contoh perkataan ja'alal laila wan nahar. Terjadinya malam dan siang akibat daripada pergerakan matahari, pergerakan bumi yang menjadikan malam dan siang berlaku. Benda tu ada dah, matahari bumi ada dah. Cuma malam dan siang tu berlaku macam mana? Allah Ta'ala guna ja'ala daripada benda yang telah ada. Perkataan khalaqa daripada nothing kepada something. Yang tu khalaqa. Betul ke saya guna istilah English tu? Kalau saya salah, betul ke tak? Saya salah, tolong betulkan. Baik. So, khalaqal insana min 'alaq. Allah pun bagi tahu kita menciptakan daripada 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Yang ni tafsiran menarik daripada Syekh Salah. Dia kata sebab tu Allah sebut ayat yang ketiga ni ialah apa? Iqra' wa rabbuka al-akram. Bacalah dan Tuhan kamu yang memuliakan. Yang memuliakan maksud dia manusia ini dimuliakan apabila dia menguasai ilmu. Benda yang paling simple, kita tak payah pergi jauh-jauh pergi kat Elon Musk ke, ada ilmu yang banyak boleh cipta sekali kan. Kita pergi dekat kita je. Macam saya, kalau saya duduk mengajar ni, tiba-tiba Dr. Arab datang, tak mengajar saya. Takut tersilap ke apa ke, saya akan bagi dia mengajar. Al-Akram, sifat ilmu itu sendiri memuliakan. Kita tahu, kita akan rasa terhina. Maksudnya kita akan rasa tak layak untuk bercakap sebab ada orang yang lagi layak. Maka Al-Akram tu akan datang dengan sendirinya. Sebab itu Quran sebut Iqra' wa rabbukal akram. Akram ni tidak perlukan kepada paksaan. Kita cukup apabila kita tahu ada orang yang lebih layak, kita akan jadi macam mana? Kita tahu dia lebih berilmu daripada kita. Selayaknya kita tidak bercakap di depan dia. Maka dia yang lebih layak untuk bercakap. Yang tu sifat Al-Akram. Alladhi 'allama bil qalam. Allah nak bagi tahu dekat kita yang mana proses untuk nak mengajar manusia ni memanglah bil qalam, menggunakan pen. Cuma perkataan 'allama didatangkan dua kali. Satu ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima. Kan? Kalau dalam surah yang lain, Ar-Rahman khalaqal insan. Macam mana? Saya tak hafal surah Ar-Rahman ni. 'Allamahul bayan. Kan perkataan 'allama. 'Allama maksud dia apa dia? Mengajar. Yang mengajar manusia menggunakan pen. Siapa yang ajar? Dalam ayat ni Allah. Allah menggunakan perkataan 'allama. Sekali lagi ayat seterusnya Allah menggunakan lagi perkataan 'allama. 'Allama ni ada wazan fa'ala. Kita dah mengaji bahasa Arab. 'Allama ala wazan fa'ala. Apa maksud dia? Yadullu ala istimrar. Continuously berlaku sampai bila? Sampai hari kiamat. Maksud dia Allah Ta'ala nak bagi tahu betapa mulianya kejadian ataupun macam mana proses pembelajaran ni, sehingga kan Allah nak kata kepada kita pula, Allah tidak pernah give up untuk mengajar manusia. 'Allama, dan proses ini continuously berlaku sampai hari kiamat. Maka kita pun sama. Kita sepatutnya apabila kita baca ayat ni, kita kena faham seperti mana Allah ajar kita dengan menurunkan Al-Quran ini sampai hari kiamat. Bermakna Allah telah membuka lembaran dan peluang kepada kita untuk kita belajar sampai kita faham, sampai kita tahu sampai hari kiamat. 'Allama, Allah tak pernah menutup pintu tersebut. Baik. Seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala kata Yusuf Al-Qaradawi kata digunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran
Saya silap baca ni. Ayat seterusnya. Oh, muka surat lain. Okey. Al-Quran tu sendiri, dia kata, akad al-Quran nafsuhu anna Allah Ta'ala anzalahu al-Arabiyyah. Quran tu sendiri sudah menegaskan bahawa Allah itu menurunkan bahasa Quran itu dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd, wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita memahaminya. Kemudian Quran diturunkan dengan cara tersusun dalam bahasa Arab untuk kita faham juga. Man qara'al Quran wa tadabbur, man qara'al Qur'ana wa tadabburahu wa kana 'ala syai'in min al-'ilmi bihalil mujtama' al-'arabi. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan memahaminya serta disertai dengan sedikit pengetahuan tentang keadaan masyarakat Arab, maka dia kata, dan juga masyarakat lain saat turunnya, tentu dia akan mendapatkan kejelasan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahawa Al-Quran itu adalah aktif dan tidak pasif, mempengaruhi dan tidak dipengaruhi, meluruskan keyakinan yang batil saat itu, melempangkan pelbagai pemahaman, melempangkan, dia kat sini wasahhaha al-aqaid batil as-saidah. Dia memperbetulkan, melempangkan ni lempang ke lempang. Kalau dekat ni saya terjemahkan kalau ikut bahasa Arab ni, memperbetulkan pelbagai kefahaman yang salah. Wa sawwab al-mafahim al-khati'ah al-musaytarah, dan memperbetulkan kebatilan, tradisi kebatilan yang zalim, menyahkan kebiasaan yang rosak, melibaskan pelbagai kebatilan turun-temurun dengan cara yang tidak ada duanya, menyanggah secara telak para pembangkang orang yang musyrik di kalangan orang Yahudi dan Nasrani, menjelaskan apa yang mereka simpangkan dan mereka rubah daripada kitab mereka. Kemudian mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata kitab ini adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata yang dikatakan oleh mereka lah. Al-Quran juga menjelaskan bahawa ia membenarkan kitab sebelumnya, seperti mana dalam surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa taala kata musaddiqan lima baina yaday minal kitab wa muhaiminan alaih. Surah Al-Ma'idah ayat 48, bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang didatangkan sebelumnya. Baik, kemudian faman za'ama 'anna al-Qur'an nata'id al-thaqafah sa'idah faqad jahala al-Qur'an wa jahala al-waqi' at-tarihi wa ghaba 'anil wa'i. Sesiapa yang beranggapan bahawa dia lain ni. Yang ni dah masuk California, tak California lah depan ni. Nabiya about seorang dozen di perguruan tinggi California sana. Nabiya about. Okey. Sebelum tu, okey. Dia kata, siapa yang beranggapan bahawa Al-Quran itu merupakan hasil peradaban yang berlaku saat itu, berarti dia tidak tahu menahu tentang Al-Quran dan tidak mengenal sejarah dan masalah wahyu. Banyak orang asing yang adil bersikap objektif membaca Al-Quran secara saksama, lalu berkata sekiranya kitab ini ditemukan di hamparan gurun, maka pembacanya tentu langsung tahu bahawa ianya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu bahawa mana-mana orang Arab pada waktu itu mengetahui bahawa mustahil kitab ini adalah kalam yang ditulis oleh mana-mana manusia, disebabkan oleh bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah sangat berbeza dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Baik, sebagai contoh, apabila Nabi SAW apabila turun Al-Quran dalam tempoh 23 tahun, kita pernah dengar hadis Nabi SAW larang untuk menulis hadis. Pernah dengar tak? Kan? Ketika mana Nabi SAW melarang menulis hadis, bukan bermakna
Nabi larang untuk tulis terus hadis, untuk memelihara Al-Quran. Sebab Nabi dia dah arahkan orang-orang tertentu di kalangan para sahabat, ada di kalangan para sahabat menjadi katib wahyi, menulis wahyu Al-Quran. Ada di kalangan para sahabat yang memang dia tulis hadis Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak menyebut nama mereka. Ada di kalangan para sahabat yang tulis sendiri hadis, tapi dia hafal, balik rumah tulis pula. Ada tak? Ada. Cumanya, adakah sahabat-sahabat Nabi waktu ketika mana turunnya wahyu, turun Al-Quran ni, mereka ada kemungkinan tak untuk tercampur hadis dengan Quran? Ada kemungkinan tak? Sebab apa ada? Saya menyatakan, saya memilih pandangan seorang penulis, nama dia Profesor Dr. Fadl Hasan Abbas. Dia ni seorang yang buta mata dia. Dia buta mata, dia orang Palestin. Dia tok guru kepada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia seorang yang kafif, hafiz Quran tapi buta. Dia kata apa? Mustahil Quran boleh campur dengan hadis. Sebab perbezaan yang sangat jelas dan nyata di antara bahasa yang Nabi pakai dengan bahasa Quran itu sendiri. Kecuali kita memang tak ada basic bahasa Arab langsung. Kalau kita yang pernah mendengar walaupun tak tahu bahasa Arab, duk dengar Quran, sekali orang cakap Arab, kita tahu dia tak baca Quran. Kita tahu orang tu tengah cakap Arab dan kita tahu dia bukan baca Quran. Kalau dia petik ayat Quran, kita tahu. Walaupun dia tidak melagukan Al-Quran, kita tahu dia baca ayat Quran. Dia mustahil. Sahabat pada waktu itu cukup terjaga bahasa Arab ni lah. Mustahil bagi mereka untuk tercampur aduk. Melainkan memang mereka tidak ada basic langsung dalam bahasa Arab. Cuma masalah para sahabat tercampur ialah penyusunan ayatnya. Ayat ni tak mana, ayat ni tak mana, ayat ni tak mana. Itu pandangan beliau. Dan saya suka mengambil pandangan tersebut. Sebab Nabi SAW melarang untuk menulis wahyu, untuk menulis hadis Nabi SAW, supaya sahabat-sahabat pada waktu itu memberikan tumpuan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala alam. But kemudian dia kata kat sini, saya teringat. Tak perlulah saya cerita. Teringat Syekh Fadl Hasan Abbas. Syekh Fadl Hasan Abbas ni dia dah meninggal. Dia meninggal tahun 2014. Lama dah. Tapi saya sempat mengaji dengan dia pada tahun 2002. Kami degree ni, masa tu belajar degree lah. Oleh sebab saya duduk dekat Amman pada waktu itu, kami pun dapat mengaji dengan Syekh ni. Cumanya luar biasa lah. Yang pergi mengaji dengan dia ni semua PhD holder, semua yang doktor-doktor. Tapi tukang baca kepada dia ni, apa nama, seorang doktor juga, tapi bukan PhD. Dia doktor beranak kan, pakar beranak, saya panggil apa? Ginekologi. Kan? Gitulah. Dia ni tukang baca sampai Syekh meninggal. Cuma yang bestnya, bila kita mengaji dengan orang buta ni, baru kita tahu luar biasanya orang buta ni mengaji. Kan? Bila kami pergi dekat rumah Syekh, rumah dia, bilik bacaan dia besar ni. Ni bilik bacaan dia. Buku dia daripada hujung tu sampai hujung ni, rapat dinding ni, semua buku dia. Sampai rapat dinding. Buku dia tak pergi ambil sendiri. Nak kena naik tangga kan. Kalau atas tu nak kena naik tangga. Dia ada pembantu dia yang akan ambil. Tapi yang luar biasanya dia adalah, dia boleh ingat dekat mana kitab tu duduk. Dia kalih bilah belah mana pun, dia akan tahu kitab tu dekat sini. Masa first time saya pergi mengaji, kami baca tafsir Ibnu Katsir. Bukan kami lah, mereka. Saya pergi dengar kan.
Waktu tu kita degree, tak kerti apa lagi. Bila pergi waktu tu, sesi paling best sesi soalan, Q&A session. Bila Q&A session dibuka, ramai yang tanya soalan. Yang syoknya, setiap persoalan tu dijawab oleh beliau dengan rujukan. Dan rujukan tu, dia boleh bagi tahu. Rujukan tu ada kat rak number sekian-sekian, buka jilid sekian-sekian, buka muka surat sekian-sekian. Dan dia bagi tahu tu tepat. Dia boleh ingat muka surat sekian-sekian belah kanan ke belah kiri. Dia bagi tahu. Itu first time saya rasa kagumnya. Yang tu tak diberi mukjizat lagi tu. Kan, tapi dah rasa luar biasa dah kagumnya. Sehinggalah kami lebih kagum apabila diceritakan sendiri oleh, kalau dekat UIA kita ada seorang doktorah, seorang pensyarah perempuan yang buat master PhD dengan beliau, nama dia Dr. Safiyah Syamsuddin. Dia anak murid kepada Syekh Fadhah Hassan Abbas. Syekh Fadhah Hassan Abbas tak panggil dia Safiyah, panggil dia Safia sebab dia foreigner. So dia panggil Safia. Waktu Viva, mereka tanya soalan berkaitan dengan khilaf yang berlaku di kalangan mufassirin. Dia buat tajuk tentang Imam Zarkashi. But bila tanya tentang khilaf tersebut, Dr. Safiyah ni dia blur lah. Dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Dia tulis jawapan tu ada, tapi jawapan tu dekat nota kaki hamish, dekat bawah footnote tu. Dia tak ingat footnote yang dia tulis tu. Kemudian kami semua terkejut. Syekh menyampuk. Syekh jadi supervisor dia. Syekh pun ada waktu tu. Syekh pun kata, cuba kau buka muka surat sekian. Batu yang examiner ni buka ke surat sekian. Dekat hamish tu, dekat footnote tu, dia dah bagi tahu dah jawapan dia. Dia orang buka kat footnote, semua terdiam. Waktu tu lengang. Terkejut. Sebab apa? Sebab apa yang dia bagi tahu tu tepat. Bila kami tanya balik Dr. Safiyah, macam mana Syekh boleh ingat berapa kali baca tesis daripada kulit ke kulit dia? Saya baca harfan bi harfin, satu huruf demi satu huruf dengan Syekh. Berapa kali? 2 kali ya. 2 kali baca, dia boleh ingat muka surat berapa. Kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. So, yang bernama Syekh Fadhah Hassan Abbas. So, yang tu yang pernah kita jumpa lah. Yang tak pernah kita jumpa, kita tak tahu macam mana. Kan? Wallahu ta'ala alam. Baik, kita sambung sikit. Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dekat sini dia kata, walaqad qara'a ba'd al-ajanib al-musannifin al-Quran. Di sana dia kata ada seorang guru di dekat sini dia kata law wajadu hadzal mas'haf fi fulan la'ilm qira'ahu annahu kalamullah. Wa qalat Nabiya Abad. Berkata Nabi Abad, seorang ustazah, dosen ni ustazah nak? Ustazah, seorang profesor di Dirasat Samiyah, di Dirasat Ulia di Jami'ah Malakah di California, di University California. Dia kata Al-Quran muhimman kana muhtawahu fa innahu laysa min sa'il bashar. Dia kata Al-Quran ini isinya bukanlah karya manusia. Dia sendiri pun mengakui bahawa ini bukan tulisan manusia. Fa idza ankarna kaunuhu min Allah fa ma'nahu annana i'tabarna Muhammadan huwa ilah. Dan jika kita mengingkari keberadaannya daripada Allah, bererti kita telah menganggap Muhammad itu adalah Tuhan. Maksudnya apa dia? Dia nak bagi tahu siapa yang kata Quran ini bukan kitab Allah, bermaksud automatically dia kata Muhammad adalah Tuhan. Sebab Muhammad yang tulis Quran ni, Muhammad yang bagi arahan semua, Muhammad yang tegur Muhammad sendiri, Muhammad yang memperbetulkan Muhammad sendiri. So dia kata benda tersebut adalah tidak bolehlah macam tu. Kan? Baik. Dia kata tidak dapat diragukan setiap perkataan menunjukkan jati diri siapa yang menyatakannya. Apakah dia lelaki ataupun wanita, tua ataupun muda, dari kota ataupun daripada dusun, daripada kampung, berbahagia ataupun menderita,
mendalam ataupun mengambang. Siapa pun yang membaca Al-Quran, mempunyai akal dan perasaan, tentu yakin bahawa Al-Quran bukanlah perkataan manusia dan modelnya juga berbeza daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Syekh Fadhil Hasan Abbas kata, siapa yang biasa baca Quran dan siapa yang biasa baca kalam manusia, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat tahu sendiri bezanya Al-Quran dengan perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Alladhi yatamathalu fil hadis nabawi, seperti mana yang tertuang ataupun yang tertulis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis Nabi menguasai sastra, keberadaan satu ayat dalam hadis Nabi membuat hadis itu memiliki cahaya tersendiri. Walaupun hadis Nabi ini dia katakan ada nilai balaghah yang tersendiri, tetapi yang dapat dirasakan siapa pun yang membacanya, mendengarnya, sehingga dia tahu bahawa ayat itu berbeza dengan kalimah sebelumnya ataupun sesudahnya. Baik, dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu bahawa macam mana sekalipun kalam Nabi SAW yang kita duk baca hadis Nabi ini, walaupun hadis itu hebat, kalam Muhammad SAW kalam yang hebat, tetapi kita macam mana pun kita mesti tahu perbezaan kalam hadis Nabi SAW dengan Al-Quran itu sendiri. Maka dia kata, wa min ra'i'i ma qalahu Ibn Qayyim an khitab al-Quran qawluhu fi kitabih at-Tibyan fi aqsam al-Quran. Dia kata inilah antara perkataan Ibn Qayyim yang layak untuk disemak di dalam bukunya At-Tibyan fi aqsam al-Quran. Dia kata apa? Dia kata ta'ammul khitab al-Quran tajidu mulkan lahu al-maliku kullah. Dia kata perhatikanlah kandungan ayat Al-Quran. Nescaya kamu akan mendapat bahawa Allah adalah Raja memiliki keseluruhan kekuasaan dan pujian. Kemudian dia kata lahul hamd kulluh azmatul umur kullaha biyadih. Dia kata semua urusan di tangan Allah keluar pada sumbernya. Dia berada di atas aras. Tidak ada sedikit pun daripada kekuasaannya yang lepas daripada penglihatannya. Dan dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam jiwa hamba-Nya. Baik, senang cerita, panjang sangat ni. Apa yang dia nak bagi tahu? Allah Subhanahu Taala, saya baca yang Arab ni mudah lagi. Allah Taala nak penulis ni nak bagi tahu, dia ambil kalam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata Allah Subhanahu Taala telah mengisyaratkan kepada kita cukup banyak tentang apa perasaan kita, tentang apa rahsia-rahsia yang terkandung dalam Quran yang adalah mustahil untuk kita menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, rahsia-rahsia yang ada dalam Quran tak mungkin untuk kita tahu. Ialah bagaimana Allah boleh mengungkapkan semula doa-doa para Nabi. Macam mana Allah boleh tahu doa-doa para Nabi yang Nabi sendiri sebut di dalam hati mereka 1000 tahun yang lepas, 2000 tahun yang lepas, 3000 tahun yang lepas, 4000 tahun yang lepas. Bagaimana kita tengok surah Al-Kahfi itu dah cukup. Bagaimana mereka di kalangan pemuda Al-Kahfi itu terlena selama 300 tahun lebih, yang Allah Ta'ala boleh ceritakan kepada kita in detail apa yang berlaku kepada mereka. Melainkan hanya Allah saja yang mengetahui apa betul-betul berlaku kepada mereka. Macam mana kita boleh tahu cerita Nabi Nuh alaihi salam, dia naik kapal, anak dia tak nak ikut, isteri dia tak nak ikut. Macam mana Qabil dan Habil boleh bergaduh, conversation yang berlaku di antara mereka, siapa yang merakamkan conversation, ada kamera ke? Waktu tu tak ada kamera. Semuanya adalah CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahil untuk kita katakan bahawa ini adalah bukan kalam ilahi. Nah, ini bukan kalam ilahi. Maka inilah yang nak diberitahu dalam cerita ni. Wallahu taala alam bisawab. Cerita tentang kalam ilahi. Wallahu taala alam. Saya rasa macam nanti tuan-tuan semua macam boring ni. Sana saya nak tengok Ustaz.
Tengok yang penting yang qaul mustasyriqin. Dalam ni dia tulis qaul mustasyriqin. Cuma dalam ni terjemahan dia sana. Pandangan para orientalis berkaitan dengan wahyu Al-Quran. Yang ni ada dalam Syekh Al-Qardawi punya kitab Arab. Tapi dalam ni tak ada. Saya nak detect balik. Sana. Kita bermahfuz, kita yang terpelihara. Betul. Sekejaplah. Oh, dia cut banyak. Baik. Rupanya di bawah tajuk Kitabul Ilahi, muka surat 18 ni ada dia tulis orang-orang barat. Rupanya dia ada tajuk kecil atas tu sepatutnya. Tajuk dia ialah pendirian orang-orang barat dan sikap mereka tentang Al-Quran. Itu tajuk dia. Dia ada tajuk bold besar. Kemudian baru dia cerita lil gharbiyin mauqifun minal Quran. Dia kata orang-orang barat mempunyai sikap tersendiri terhadap Al-Quran yang hampir semuanya seragam, bahawa mereka semua orang barat mengingkari penisbatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap sebagai kitab karya manusia, hasil kreasi Muhammad dan karangannya. Baik, di antara mereka yang ada beranggapan bahawa Nabi SAW yang mengarang Al-Quran ini dengan cara tertentu, lalu mengaku bahawa memang ia merupakan karyanya yang kemudian dinisbahkan kepada Allah, baik secara sengaja ataupun secara dusta. Di antara mereka ada yang beranggapan bahawa Muhammad mengutip daripada kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, iaitu dalam Taurah dan di dalam Injil. Ada sebahagian di kalangan mereka pula beranggapan bahawa Muhammad SAW mengarangnya dengan sengaja, lalu membayangkan bahawa Allah mewahyukan kepadanya. Maksudnya dia pandai-pandai duk khayal sendiri, duk tulis sendiri. Dan yang menariknya, inilah yang saya jumpa dengan kebetulan waktu tu, masa saya dekat UK, saya ada macam mana ada peluang untuk pergi satu orang kata kita kata apa, exhibition tentang Al-Quran tertua yang pernah dijumpai. Saya pernah sebut itu, yang mereka buat, kita kata apa ya Ustazah, apabila dia orang buat carbon test tu, kita panggil apa? Carbon dating 99%. Dia orang beritahu 99% adalah berani mereka menyatakan bahawa memang helaian tersebut adalah diturunkan pada zaman Nabi SAW masih hidup. Dia orang boleh bagi date
bulan berapa, sampai macam tu sekali. So bila saya pergi, alhamdulillah diberikan peluang untuk dia orang suruh saya baca helaian tu. Hanya beberapa helai saja yang ada, dan dia orang hanya paparkan 2 helai, iaitu keratan pada surah Taha yang dijumpai. Dan yang jumpa ni saya masih ingat nama dia, Profesor Emeritus David Thomas. Dia ni seorang padri. Pada masa yang sama dia seorang pensyarah Al-Quran dekat University of Birmingham. Dia boleh cakap Arab. Kebetulan saya pun boleh cakap Arab sikit-sikit. Saya pun cakap Arab dengan dia, dia boleh balas balik cakap Arab. Dan bila dia jumpa kita, dia bagi salam dulu, Assalamualaikum. Kita jawab balik, Waalaikumsalam lah. Kan? Cakap macam orang Arab. InsyaAllah semua keluarlah bahasa-bahasa tu. Tapi dia macam mana pun, dia masih menganggap bahawa Muhammad ni, seperti mana pandangan yang kedua ni, Muhammad sebenarnya dia menghayalkan dirinya sebagai Tuhan, dan dia menghayalkan diri dia sebagai dia adalah pesuruh kepada Tuhan. So pandangan yang kedua ni lah yang beranggapan bahawa, ada pula yang beranggapan bahawa Muhammad mengarangnya dengan sengaja, lalu membayangkan bahawa Allah mewahyukan kepadanya, padahal ia murni datang daripada dirinya sendiri dan bukan daripada sumber mana pun di luar daripada dirinya. So profesor tu masih tetap macam tu. Walaupun hang buat pilah carbon test tu dia tak buat dekat University of Birmingham, dia buat kat Oxford University untuk pastikan benda tu umur dia berapa kan. Tapi tetap macam tu juga. Kalau dia tahu semua. Dia tahu semua, tapi nak buat macam mana, hidayah milik Allah. Kan, tapi dia juga adalah supervisor kepada Quran Hour punya ni, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Dia punya supervisor, Profesor David Thomas. So dia pun kata, nak buat macam mana? Kan? Tak hidayah buat macam mana? But semua anggapan ini dibantah oleh Syekh Rashid Ridha di dalam bukunya yang terkenal Al-Wahyu Al-Muhammadi sebagai penghadangan terhadap berbagai serangan baru yang dilancarkan oleh Al-Quran. Baik. So dia kata di sana juga, di luar sana masih banyak anggapan-anggapan yang lain kepada Nabi SAW, orang yang benar yang dipercayai, As-Sadiqul Amin, sebuah sebutan yang diberikan orang-orang sebelum beliau menjadi Rasul, kerana mereka tidak pernah melihat satu kedustaan pun pada diri beliau, dan beliau tidak membiarkan kedustaan terhadap manusia serta tidak akan berdusta terhadap Allah, seperti yang dikatakan oleh Heraklius, Kaisar Romawi, setelah dia membaca surat beliau yang mengajaknya untuk masuk Islam. Sementara pada waktu yang sama, segolongan orang daripada kaumnya, iaitu Quraisy, sehinggalah Heraklius bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang detail mengenai diri Nabi SAW. Daripada jawapan mereka itu, Heraklius tahu bahawa Muhammad adalah Nabi yang ditunggu-tunggu, seperti yang diberitahu oleh Al-Masih, yang dimaksudkan adalah Jesus lah. Sekiranya Heraklius ada di sisinya, tentu dia mahu membasuh kedua belah kaki beliau. Tetapi orang yang di sekitarnya tidak setuju untuk Heraklius berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia lebih mementingkan keredaan kawan-kawannya, penasihat-penasihatnya, dan lebih menyukai kekuasaannya daripada Islam. Baik. Kemudian dalam kesempatan itu dia kata, Heraklius bertanyakan soalan. Heraklius tanya apa? Hal jaribtum alaihi kadiba? Apakah kalian, dia tanya kepada orang yang pernah jumpa Nabi SAW. Dia tanya, hal jarabtum alaihi kadiba? Pernah tak kamu semua melihat Muhammad ini pernah menipu? Mereka menjawab apa? Ma jarabna alaihi kadiban. Kami tidak pernah melihat Muhammad ini berdusta. Faqala ma kana wal yada' al-kadhib 'ala an-nas summa yakdhibu 'ala Allah. Dia kata tidak mungkin dia membiarkan kedustaan terhadap manusia lalu
dia tipu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelbagai tuduhan dilontarkan oleh orientalis dan misionaris barat pada zaman sekarang tidak berbeza dengan tujuan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang kemudiannya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura, hingga akhir ayat, yang mana bermaksud orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia dibantu oleh kaum yang lainnya, maka sesungguhnya mereka telah berbuat satu kezaliman dusta yang besar. Baik, ayat Quran ni nak bagi tahu apa kepada kita, nak bagi tahu kepada kita benda ni dah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi buat pilah macam mana pun, orang kata pilah macam mana pun, ataupun macam mana kebenaran yang Nabi bawa, pasti ada golongan yang tidak membenarkan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa ahyanan yatahayyaruna fi haqiqati hadzal Quran. Kadang-kadang orang luar sana mereka bingung terhadap hakikat Al-Quran ini dan hakikat bagaimana Al-Quran ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yantaqilu min da'wa ila ukhra fil hal wa yathbituna ala syai'in minha. Maka mereka beralih anggapan daripada satu anggapan kepada anggapan yang lain dan mereka tetap tidak yakin kepada satu-satu anggapan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qalu adghathu ahlam bal iftarah bal huwa sya'ir. Bahkan mereka berkata Al-Quran itu ialah mimpi-mimpi kalut atau mimpi-mimpi karut yang diada-adakan oleh Muhammad. Maka bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mereka kata adalah seorang penyair. Tetapi kemudian dia kata Al-Quran tapi kemudian Al-Quran mengalahkan semua anggapan mereka dengan hujah bagaimana keterangannya sehingga mereka pun beriman kepadanya, meninggalkan kesombongan dan taklid pada datuk nenek moyangnya, tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Maka mereka berkata, in rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, iaitu berimanlah kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Maka dia kata fahaula muntiquna ma'a filasafatuhum maddiyah jahidah idza ankaru nubuwwat Muhammad asarru ala basyariyatil Quran. Dia kata orang yang tadinya memusuh Quran, memusuhi Al-Quran, berubah menjadi pendukung dan pembela Al-Quran, berubah cita-cita berubah menjadi cahaya di hati mereka dan menjadi sesuatu yang mereka cintai. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya pun rasa macam tuan-tuan tak faham macam ni. No? Macam mana saya nak kata ni? Saya cuba nak membaca satu persatu, tapi saya rasa saya nak kena ubah konsep jugalah. Macam mana yang saya baca buku buku Dr. Salah Al-Khalidi, maksud dia saya baca tajuk ni, kemudian saya datangkan kesimpulan. Saya datangkan isi macam syarahan biasa. Tak baca harfan biharfin satu-satu. Yang tu lebih mudah ke? Saya rasa macam bila saya baca balik, saya jadi susah balik. Saya rasa macam macam berulang-ulang. Kan? Dia terlalu detail. Dia jadi macam mana? Saya sebenarnya apabila saya baca buku bahasa Melayu ni, bahasa Indonesia ni, dengan saya baca yang Arab ni, saya lebih faham yang Arab. Sebab bahasa dia tak sampai untuk apa yang penulis ni sampaikan. Syekh Al-Qaradawi sampaikan macam lain. Ayat ni diubahkan jadi macam tak sampai sebenarnya. Allahu Akbar. Saya rasa macam bersalah pula baca ni. Macam mana?
Just bagi tahu isi penting, saya huraikan je. Hmm. Hmm. Faham? Betul? Allahu Akbar. Baik, baik. Macam mana saya? Hmm. Kan? Okey, baik. Hmm. Okey, baik. Macam mana saya nampak ni? Saya tak berjaya mengeluarkan daripada kitab ni. Cuma secara sinopsisnya, saya boleh keluarkan daripada yang Arab ni. Bila kata Al-Quranul Karim, kitab ilahi, maksud dia nak bagi tahu main point dia adalah kitab Allah Subhanahu Taala yang Allah turunkan secara lafaz, makna yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada antariqil wahyi, daripada cara Allah turunkan kepada Nabi melalui Jibril alaihi salam. Tidak ada cara yang lain, tidak ada cara ilham, tidak ada cara mimpi, tidak ada cara selain pada itu, melainkan daripada satu cara sahaja, iaitu daripada Ar-Rasulul Malaki, iaitu daripada malaikat Jibril alaihi salam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada langsung di sana kesempatan untuk kita nak ragu-ragu nak menyatakan bahawa ia adalah kalam yang bukan manusia, melainkan ia adalah 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tu saya tak berjaya nak sampaikan kepada tuan-tuan sekalian atas kelemahan saya lah. Saya rasa saya tak boleh nak gunakan buku ni 100%. Saya kena gunakan kitab Arab ni juga untuk rujukan saya. Dan macam yang ustazah kata tadi, semua kata saya perlu buat homework, dan saya rasa saya berikan terus poin-poin penting minggu depan sekali dengan keterangan yang sepatutnya. Tak perlu panjang-panjang, kita cukup short and precise, dan kita dalam masa yang sama kita nak cepat jam ke tajuk yang lain. Macam tu ke? Isi sajalah. Hmm. Faham? Saya boleh kata faham, tapi saya nak cakap pun tak reti. Itulah. Saya merasa, ya Allah, kesukaran bagi saya untuk sampaikan. Tapi insya-Allah minggu depan saya akan pastikan bahawa semua ni tak ada masalah lah. Sebab di atas kelemahan diri saya, untuk saya nak sampaikan, saya rasa saya tak boleh rujuk ni untuk diri saya lah. Yang ni boleh jadi rujukan tuan-tuan. Cuma saya bagi tahu, okey, minggu depan sekali lagi saya akan cuba simpulkan apa yang nak disampaikan berkaitan dengan kitabun ilahi, kemudian kitabun mahfuz, kitab yang terpelihara. Dekat sini ada perbincangan yang sangat kritis tentang kitabun mahfuz ni. Ada nusrah ataupun ada kaitan dengan kitab-kitab terdahulu. Saya tak boleh nak kata apalah minggu ni, melainkan
Saya boleh janji minggu depan lah. Okey. Sana. Ya. Tadi Ustaz cakap bahawa masa Rasulullah, waktu berjumpa Rasulullah langsung tak berjumpa. Tapi tetap sedap dulu, dan dia mengatakan bahawa aku tidak akan menulis batu amal. Dia tulis atas batu, atas tamat punya batang, dan atas kulit binatang kan. Tapi aku kata, aku tak nak bertengok tu, aku nak faham apa. Tak, waktu penurunan wahyu, apabila Nabi SAW, Nabi kata apa? La taktubu anni walau Nabi kata jangan tulis apa-apa daripada aku. Daripada aku tu maksud dia selain pada Quran. Faman kataba anni ghairul Quran falyamhah. Nabi kata siapa yang tulis selain pada Al-Quran maka padam. Sebab apa? Sebab Nabi kata Nabi takut bercampur pada waktu tu. Dan istilah percampuran tu ada pelbagai tafsiran. Bukan campur daripada sudut Al-Quran dengan campur hadis, tetapi campur daripada sudut prioriti yang diberikan. Maka bila Nabi kata falyamhah, maksud dia padam, itu adalah arahan general. Maksud dia kalau ada dalam kelas ni ada 40 orang. Nabi kata hampa semua jangan tulis langsung Quran. Jangan tulis langsung apa yang aku cakap kecuali ayat Quran saja. Tetapi pada masa yang sama Nabi dah appoint orang yang dibenarkan untuk tulis hadis. Dan Nabi tidak melarang. Cumanya dalam majlis umum Nabi tak bagi. Nabi appoint, dengan kata lain, ada sahabat Nabi yang memang tulis hadis dan ada sahabat Nabi yang memang dia hafal balik baru dia tulis. Bukan semasa majlis sedang diadakan. Wallahu taala alam, yang tu yang saya difahamkan oleh Syekh. Ya. Betul. Itu adalah arahan general Nabi untuk semua orang memberikan keutamaan Al-Quran pada waktu tersebut. Wallahu alam. Ya. Sebab tu yang berlaku kita sihat tu yang sama yang disebut bila orang tu sihat waktu mulakan ada yang mula kasih lagi kan. Jadi fikir orang dia sekarang ni pasal itu tak boleh yang sangat baik. Lepas tu buat mana keimanan kita tentang kali ni, itu yang kita nak pandang kita. Okey. Itu yang interesting ni. Okey, baik. Saya pun tak boleh nak membuat kesimpulan yang tuntas berkenaan dengan apa yang kita mengaji ini, melainkan memberikan masa kepada saya untuk saya meneliti satu persatu semula yang kita arab ni, insya-Allah. Saya minta maaf kepada semua. Bukan. Memang untuk berdebatlah, membalas balik dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Oh. Oh, pendakwah ke pendakyah?
membaca dan menulis. Dia kata Muhammad ni dia banyak belajar orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, cerita-cerita yang dia kata mana dia tahu cerita-cerita Nabi Yusuf mana. Dia kata sebab dia kena masuk cerita dia tahu Quran. Dia punya medik Al-Quran. Yang ditinggalkan Islam. Sebab yakin dengan Muslim dan Quran. Itu memang bagi saya firman Allah. Memang kita tak tahu nak balas dia kan, nak meyakinkan dia. Jadi saya rasa ni bagus. Kita tak mahu faham. Kita tak betul kan? Faham? Yang menunjukkan ni betul dari Allah. Kita hadapi. Boleh saya jangka sikit Ustaz? Boleh? Masa saya kerja di Universiti Manchester, dia ada satu debat. Dulu saya cerita dengan yang yang dengar. Terus orang yang diletak sebagai wakil Islam ialah Ahmad Didat. Ahmad Didat adalah satu tokoh agama, dia berasal dari India, tapi dia ulangan ni ke Selatan Afrika. Jadi dia dibesarkan kerana belajar dan segala-galanya jauh semua dia tahu dah. Dan kebetulan pula dia ni Ahmad Didat guru kepada Zakir Naik. Dan Ahmad Didat mengatakan Zakir Naik dia orang yang tahu betul, yang paling betul. Pasal apa yang saya belajar semua hidup saya. Dia kata apa yang Zakir Naik dapat menguasai segala-galanya dalam tempoh 3 tahun saja. Kemungkinan mereka pandaian itu agaknya orang India memang tak suka orang agama Islam nak bunuh dia. Dan pernah diselamatkan ke Kelantan. Yang saya tahu dia pernah pergi ke Kelantan dan mungkin sekarang dia berada di Qatar. Saya tak tahu, dia kata orang bawa dia nak selamatkan dia daripada dizalimi. Baik. Dalam debat itu, ini terbuka kepada dunia. Open debat. Debate. Debat yang terbuka. Kebetulan saya dengarlah secara live. Apa yang pernah dikatakan oleh Ustazah, tapi betul juga dia mengatakan macam mana boleh dapat semua dia beritahu lah. Kata Ahmad Didat, apa ni so complete. Semua yang ada semua dalam tu. Dan dia turunkan ayat-ayat di mana saya tak ingat apa yang mengatakan Allah itu satu. Mereka diwakili oleh 2 padri. Terror punya padri. Satu the Archbishop of Canterbury, iaitu imam kepada Queen Elizabeth. Sebelum Queen meninggal lah. Ini berlaku dalam tahun, tak silap saya, awal tahun 90-an. Masa saya di Manchester. Jadi, dia ialah Protestan yang moden punya Christian. Satu lagi ialah Archbishop of Norway. Norway ni, dia ni Catholic. Yang Orthodox. Yang dia lebih mungkin dekat daripada Bible kan. Jadi apa pula Ahmad Didat yang bercakap, dia percaya pada ini Trinity berlawan kepada Quran. Dia punya tajuk dia lah Allah against Trinity, yang 3 punya tu. Iaitu dia panggil Lord. Kita panggil Tuhan God kan. Itu sebab kita tak diizinkan guna perkataan Allah tu Lord. God mungkin boleh lah, saya tak tahu. Dah diberitahu macam tu lah, saya dibaca kan. Lord tu mungkin dari manusia, dikatakan dia Lord. Jadi pendiri dia Lord. Dia kata dia punya Father, Son, iaitu Son dia Nabi lah. Dan the Holy Ghost. Holy Ghost ialah Jibril. Jadi masa berdebat yang kelakarnya, yang Ahmad Didat ni bercerita lah ini. Kau kata ini, kata gua 3. Mana? Dalilnya tak kesal. Dia bagi sekali dalil yang sekali ada yang memang tak ada. Siapa yang tahu? Dan memanglah Rasulullah, memang dia ialah messenger dekat. Jadi apa yang berlaku apabila Ahmad Didat beri sesuatu dalil yang dia cakap betul ada. Mana ada yang kamu punya? Aku tak cakap macam tu. Sudahnya yang 2 padri ni bertelaga dengan sendiri bersama mereka mengenai Bible. Dah bercelaru jadinya, sudahnya Ahmad Didat tak tahu apa nak jawab lagi. Dia kata, please let me know. Dia kata, which Bible are you talking about? Satu dunia ketawa kan. Diorang tak tahu yang mana Bible yang betul. Berya-ya diorang mengatakan, ini betul, ini salah. Engkau kata ini, tak ada. Aku punya Bible kata ini, aku nak pakai Bible ini. Di situlah di mana kemenangan kepada orang Islam. Sebab Ahmad Didat itu memang disanjung oleh masyarakat Islam sedunia, rasa saya. Maksudnya dia buka kepada
open debate. Itu saja dapat saya kongsi lah. Apa yang saya cakap itu betul lah yang boleh beli. Okey, yang ni di antara paragraf yang terakhir dia cuba nak simpulkan di antara pandangan mereka mustasyrikun maksudnya orientalis, mereka semua menyatakan mereka beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka yang ni muka surat, saya tengok kitab Arab. Yang ni saya tak pasti. Yang ni dalam muka surat 21. Baik, dia kata yang ni saya baca daripada apa yang Arab ni, yang Arab lah. Dia kata adapun mereka percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka beriman dengan kitab Taurah dan kitab Injil seperti mana kita beriman dengan Al-Quran. Mereka percaya bahawa Taurah dan Injil dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan, dan dua-dua muqaddasan, dua-dua adalah suci, terpelihara. Tetapi mereka tidak boleh menafikan dekat sana ada tahrif, ada penyelewengan dan penambahan dalam Taurah dan dalam Injil, tidak seperti mana Al-Quran. Al-Quran daripada awal sampai sekarang tak ada siapa yang boleh buktikan bahawa ada penyelewengan. Melainkan kalau ada penyelewengan, mesti ada orang Islam yang akan refute balik. Sebab kembali daripada zaman Nabi SAW sampai zaman kita, mesti akan terpelihara. So dia kata dan walaupun dia kata ada pun di sana hilangnya kitab Taurah dan Injil yang asli. Sebab dia kata ianya dibakar, kitab Taurah lah. Kitab Taurah dibakar pada zaman Babylon, iaitu pada zaman selepas pada zaman Nabi Babylon, pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika mana mereka berlawan dengan Bani Israel. Dia kata telah berlaku kehilangan yang sangat banyak dalam kitab Taurah tersebut. Maksudnya yang aslinya dah hilang zaman tu dah. Maka pun begitu ada orang yang datang selepasnya untuk menulis kembali Taurah tersebut daripada apa yang mereka dengar daripada padri-padri mereka yang sebelumnya. Tetapi mereka sendiri pun tidak dapat meyakini dan memastikan bahawa di sana terdapat kekeliruan dan terdapat penambahan, terdapat penyelewengan, terdapat lafaz-lafaz yang digunakan yang mereka sendiri pun tak confirm bahawa itu sebenarnya adalah kitab asli. Maka mereka katakan bahawa begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran pun tidak dapat nak dibuktikan keasliannya. Tapi kita boleh refute baliklah. Kita katakan bahawa macam kita kata tadi, kalau ada carbon test, kita boleh tengok balik. Dan apa yang disebut daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, siapa pun yang hafal Quran dekat mana pun mereka berada, lafaz yang sama digunakan. Baik. Dan dia kata ada pun Taurah sekarang, dia kata di sana tashwish li haqiqatil khaliq. Di sana ada tashwish, di sana ada something yang boleh kita ragukan bahawa penulis Taurah ini digambarkan ada padanya sifat jahil, sifat lemah, sifat hasad dengki, sifat yang disifatkan, saya pun tak pasti sebab dia tak terang secara detail dalam Taurah, menceritakan bagaimana sifat Tuhan disifatkan seperti mana sifat manusia yang penuh dengan kelemahan. So dia kata bagaimana juga tashwish suratul Rasul wal Anbiya, seperti mana ada keraguan pada menceritakan tentang para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk mengajarkan kepada manusia. Allah Taala jadikan nabi ini sebagai nabi untuk diikuti, tetapi apa yang dinisbahkan kepada mereka, kepada para nabi ini dalam Taurah dan dalam Injil sekarang ni, banyak
naqais wasu'il suluk. Maksudnya cerita para nabi yang tak betul, yang tak selayaknya diceritakan kepada kita, yang ada dalam Taurat dan Injil. Yang mana kalau kita baca kitab Al-Quran dan hadis Nabi, apa sahaja yang datang daripada Injil dan Taurat itu kita panggil riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat cerita panggil mudah. Kalau cerita Nabi Yusuf tadi, mereka menceritakan dalam riwayat Taurat dan riwayat Injil, mereka kata Nabi Yusuf adalah Nabi yang malang, yang diturunkan kepada Bani Israel. Sebab apa Nabi Yusuf malang? Sebab Nabi Yusuf kena boikot dengan abang-abang dia. Dan Nabi Yusuf malang. Sebab itu Bani Israel apabila turunnya surah Yusuf, apabila Nabi SAW kena boikot dekat kota Mekah, apa orang Yahudi kata? Oh, Muhammad itu seorang Nabi yang malang. Seperti mana kami dulu ada seorang Nabi yang malang yang bernama Yusuf. Muhammad kena boikot dengan kabilah-kabilah dia. Yusuf kena boikot dengan abang dia sendiri. So, dia menceritakan banyak benda yang dinisbahkan kepada para nabi dan para rasul dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. So dia kata juga di sana ada ajaran-ajaran yang gharibah, ajaran-ajaran yang pelik yang didatangkan dalam Taurat. Seperti mana dia kata dalam Taurat menyebut Sya'bul Kan'an, satu sya'b di Kan'an. Kan'an ni di antara Jordan dengan Palestin ada satu tempat nama dia Kan'an, alladhi yajibu an ya'isha abadan mu'abbadan li Bani Israel, yang mana yang wajib bagi Bani Israel hidup di sana. Siapa yang hidup di sana, ada cerita tentang Bani Israel boleh hidup selama-lamanya dekat sana. Adalah cerita-cerita mengarut yang benda itu bertentangan dengan sifat yang asal diceritakan dalam yang sepatutnya datang dalam Taurat lah. Maksudnya Taurat dan Injil ni terlalu banyak penyelewengan, fikrah-fikrah, pendapat-pendapat, akidah-akidah yang didatangkan adalah akidah yang tidak layak untuk diceritakan, yang disandarkan kepada para nabi. Dan dia kata amal Injil alladhi anzalahu Allah ala Isa, adapun Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dia kata kita pun fala ya'raf wala yujad fi ay makan, tak ada siapa pun boleh menyatakan kitab tu yang asal ada dekat mana. Ada dekat Vatican City ke, ada dekat mana ke, tidak dapat untuk dipastikan. Sebab tak ada pun orang Kristian yang boleh meyakinkan kita kitab yang asli itu dekat mana. Mana kitab asli itu, dia kata. Wa innamal ladhi wujida sir kitabah bi'iddati zamanin ghairi yasir ba'da talamidhi mislu Matta talamidhu. Dan dia kata adapun kitab Injil yang ditulis adalah ditulis oleh anak-anak muridnya. Anak-anak murid yang dimaksudkan ialah bermula pada anak murid Isa lah, Jesus, yang mana selepas tu tidak ada nusah asliyah, yang mana kemudian pula diterjemahkan daripada bahasa asal pada banyak bahasa-bahasa, yang mana ianya tidak boleh meyakinkan kita, salah satu pun tak boleh meyakinkan kita mana yang nusah asliyahnya, sehingga kan bahasa pun tak tahu bahasa apa nak yang diturunkan. So dia bagi tahu yang tu kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, boleh saya ngomong Ustaz? Boleh? Ada satu ulama kita yang adalah beri satu rumusan yang complete, yang semua terjawab. Dia kata kita buang semua kitab di dalam laut. Daripada Injil ke, Taurat ke, Zabur, buang semua termasuk Al-Quran. Kita tengok sama ada apa yang isi kandungan yang lain-lain itu selain daripada Quran, manusia tahu. Baik, kita panggil orang yang pernah belajar Al-Quran, dia panggil beratus surat. Sekarang kau apa yang kau belajar? Kau recite, baca. Semuanya sama, tak salah. Dalam beratus orang tak satu ayat pun salah. Maksud bacakan semula. Semua yang baca semua exactly macam orang sekarang nak hafal Al-Quran.
Benda itulah yang meyakinkan banyak orang sekarang yang banyak pergi sekarang dalam main masuk Islam. Kali ini sama juga yang saya cerita mengenai sekarang, yang kitab Al-Quran yang dibeli oleh, ingat tak siapa tu, Thomas Jefferson, apa ni, presiden yang ketiga Amerika Syarikat, yang dibeli pada tahun 1780 berapa, 88, 87, 78 itulah. Sekarang digunakan bagi siapa-siapa juga orang Islam yang diterima menjadi wakil, apa saya kata itu, wakil wakil rakyat di apa, Kongres, di House of Congress Amerika. Bila angkat sumpah, Ustaz kalau dah tengok, saya dah hantarkan itu, dia letak Quran tu. Quran yang sama. Quran yang sama di atas itu untuk angkat sumpah. Hari ini di Amerika, di House of Congress. Seorang yang dapat dicalonkan sebagai wakil rakyat di Dewan Kongres Amerika, itu kita gah, ya kan? Sekarang dah digunakan. Alhamdulillah. Lepas tu dia bagi kesimpulan paling last sekali, dia kata orang yang berakal, orang yang berfikir akan nampak apabila kita membuat comparison di antara kitab Taurat dan kitab Injil sekarang, dan kita comparekan dengan Al-Quran, yang kita yakin kitab Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat, kita akan nampak beberapa perbezaan. Yang pertama, hala tuju Al-Quran berbeza dengan kitab Taurat dan Injil yang mereka tulis. Yang kedua, pada tajuk-tajuk yang disediakan oleh Al-Quran itu adalah sangat komprehensif, membicarakan semua perkara. Kemudian fi siyarah wal uslub. Yang ketiga, Al-Quran berbeza dengan kitab terdahulu adalah pada siyarah wal uslub, pada tata bahasa dan penyusunan ayat Al-Quran. Fi syaklin wal madmur wal ta'thir. Dalam bab bagaimana pembentukan, bermula daripada baris sekalipun Al-Quran datang dengan begitu detail. Baris sekali, kalau salah semua kita tahu, dia ni silap baca baris ni. Kalau tambah wa, tak tambah wa, laqad dengan wa laqad, kan kita boleh tahu. Wal madmun wal ta'thir, dan bagaimana Al-Quran digunakan ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemilihan perkataan-perkataan itu memberikan kesan. Memberikan kesan. Sebagai contoh, Allah gunakan dalam ayat ni, dalam surah-surah Makkiyah, Allah guna ayat-ayat tegas. Dalam surah Madaniyah, Allah guna ayat-ayat panjang. So, itu semua memberikan kesan. Pemilihan perkataan, huruf halqum, huruf dekat lisan, huruf khayshum, semua itu memberikan kesan kepada para pembaca, bahkan kepada makna. Sebagai contoh, asyakli madmun wa ta'thir yang kita cerita itulah bila cerita tentang malaikat cabut nyawa. Allah kan cerita wan nazi'ati gharqa tu, bagaimana Allah tarik nyawa tu. Itu at-ta'thir. Tidak ada perkataan sedemikian rupa diceritakan dalam bahasa ataupun dalam kitab terdahulu. Taurat dan Injil tidak seperti mana Al-Quran. Allah Ta'ala alam, dia bagi kesimpulan tu. Dia kata yang pertama hala tuju, yang kedua tajuk-tajuk yang komprehensif dalam Al-Quran berbanding dengan yang lain. Yang ketiga as-siyarah wal uslub, tata bahasa, penyusunan ayat-ayat dalam Quran. Yang ketiga baris dan maksudnya grammar dalam Al-Quran. Dan at-ta'thir, ad-manu wa at-ta'thir, maksudnya kandungan ayat dan perkataan yang digunakan dan kesan ayat-ayat dan perkataan yang digunakan dalam Al-Quran itu memadai untuk menunjukkan kepada kita ini adalah bukan ciptaan manusia, ini adalah kitabun ilahiyun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya minta maaf atas kelemahan saya. InsyaAllah minggu depan lebih komprehensif saya akan mudahkan, dan saya akan pilih untuk baca yang mana, kemudian kita akan merungkaikan. Boleh nak? Saya minta maaf semua nak. Tak. Saya suka. Baik. Ada soalan ke? Sebab yang akan datang pun saya pun nak kena mengaji banyak ni. Sebab dia ada sebut macam-macam kitab ni.
Okey, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Illa alladhina amanu wa tawassaw. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.